Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Okey, hari ini kita akan bincangkan beberapa soalan andaian ataupun soalan jangkaan ataupun soalan ramalan untuk matematik SPM 2021 lah. Okey, tidak semestinya jangkaan ini tepat, mungkin sama ataupun mungkin andaian sahaja ya. Jadi kita tengoklah beberapa yang kita boleh tekankan dalam matematik kertas 2. Okey, ini adalah, saya rasa kamu semua sudah tahu, kertas 1 kita ada kertas 1, kertas 2. Kertas 1 soalan objektif 40 soalan dan 40 markah. Sama juga kertas 2 kita ada 3 bahagian A, B dan C. Okey, bahagian C ni ada pilihan lah. Bahagian A dengan B ni kamu kena jawab semua soalan. Bahagian C sahaja ada pilihan. Jadi, tips untuk menjawab kertas matematik SPM hari Khamis minggu depan ni. Yang ni daripada Cikgu Azman lah. Cikgu Cemerlang Matematik. Untuk kertas 1, kalau kamu nak pastikan kamu target, kalau target E atau D, kamu kena betul 10 markah. Kalau C ataupun C plus 15 markah. Dan kalau betul 20, boleh target lah B dan ke atas. Ini peringatan bersama. Peringatan bersama. Tolong ingat baik-baik. Tiada jawapan A. Untuk soalan 1 tak, kamu jangan tembak huruf A. A tak ada. Tidak ada jawapan untuk soalan 1. Jangan tembak lah. Mana kamu kena tembak B, C atau D. Mungkin jawapan dia B, C ataupun D. Dan tiada jawapan yang sama lebih daripada 3 kali. Maknanya jawapan yang keempat tu mustahil sama. Dia paling banyak pun A. Yang keempat tu bukan A sudah. Maknanya lain sudahlah. Jangan tembak. Jawapan yang sama lebih daripada 3 kali berturut-turut. Okey, seterusnya ini adalah untuk kertas 2. Kalau dapat 30 markah boleh target lah E atau D. 40 markah C ataupun C plus. 60 B ke atas. Dan target A mesti 90 lah. 90 ke atas lah. Okey. Jadi untuk kertas 2 ni, kamu jawab soalan yang kamu rasa kamu boleh jawab. Tips untuk menjawab soalan yang kedua ni, kamu jawab dulu soalan yang kamu betul-betul boleh jawab. Jawab mana-mana soalan yang boleh jawab dulu. Jangan jawab soalan yang kamu rasa bila soalan kebat tu, kamu duk tengok soalan tu. Jangan. Nanti buang masa. Yang kamu boleh betul-betul jawab, kamu tumpukan. Yang kamu rasa tak boleh jawab, biarkan dulu. Kita jawab kemudian lah. Okey, ingat ya, soalan SPM ni tidaklah sesusah yang dijangka. Tapi tidaklah juga sesenang yang diharapkan. Jadi, kamu kena ingat baik-baik. Untuk kertas 2 nanti, kita akan ada lukisan untuk melukis graf dan melukis pelan dan dongatkan lah jika ada soalan pelan dan dongatkan. Ingat, untuk soalan lukisan ini, wajib kamu guna pensel. Untuk soalan lukisan, wajib guna pensel. Jangan guna pen. Mesti lukis guna pensel. Okey, ini adalah peringatan untuk kertas 1 dan kertas 2. Okey, tanpa membuang masa lagi, kita akan tengok soalan yang pertama. Okey, ini adalah soalan yang pertama. Soalan yang pertama ini adalah soalan soalan apa ni? Soalan ketaksamaan linear. Okey, mana soalan yang pertama tadi? Kita tengok soalan yang pertama tadi. Okey, ini adalah soalan ketaksamaan linear. Okey, macam mana nak jawab soalan ni? Pertama sekali, kamu kena pastikan kita ada 3 ketaksamaan ni. Ketaksamaan yang pertama, ketaksamaan yang kedua dan ketaksamaan yang ketiga. Kita ada 3 ketaksamaan ni. Kamu kena pastikan tiga ketaksamaan. Kenapa kita panggil ketaksamaan? Sebab dia ada simbol ni. Simbol lebih besar, lebih kecil, lebih besar dan sama. Sebab itulah kita panggil namanya ketaksamaan. Okey, kita ada 3 ketaksamaan ni. Okey, cara dia kamu kena pastikan ketiga-tiga ketaksamaan ini mesti dia ada pasangan garis dia.
Dalam graf ni. Jika kita perhatikan dalam graf ni, pertama sekali, ni paksi X, ini adalah paksi X dan ini adalah paksi Y. Okey, kita ada dua garis. Ada dua garis. Kita tengoklah. Yang ni ada pasangan dia tak? Ingat ya, dalam graf, bila dia berada di dalam graf, dia punya persamaan akan berubah menjadi tanda sama dengan. Kita tengok sini Bila dia berada di dalam graf, tanda ketaksamaan itu akan berubah menjadi tanda sama dengan. Dia akan jadi tanda sama dengan lah. Kalau sini, dia akan jadi X sama dengan negatif 8. Ni, tanda ketaksamaan ini bila berada di dalam graf, dia akan bertukar menjadi tanda sama dengan. Sama juga dengan yang ni. 3Y tambah dengan 2X. Yang ni akan menjadi tanda sama dengan. Sama juga dengan yang ni. 4Y sama dengan 3X tambah dengan 24. Jadi kita tengok ada tak persamaan ini dalam graf. Okey, kalau kita tengok yang pertama tak ada kan? Tapi tak ada. Walaupun tak ada persamaan ini, X sama dengan negatif 8. Tapi kita tengoklah, kita ada dua garis kan. Ni garisan yang pertama, ni garisan yang kedua. Apa maksud X negatif 8 ni? Maksudnya, negatif 8 ini adalah milik X. Dia kata X. Jadi kita tengok X. Ada tak negatif 8? Ya, ada negatif 8. Okey, jadi bila kita buat paksi X, kita tanda macam ni, betul tak? Okey, 1, 2, 3. Contohnya 1, 2, 3. Jadi kalau dia berada di negatif 8, maksudnya X sama dengan negatif 8. Maknanya, kita panjangkan garis ni. Kalau di sini dia sebelum tu negatif 7, betul tak? Negatif 6. Kalau dia berada di negatif 8, garis dia akan jadi kita panjangkan sahaja. Kalau yang ni bila panjangkan sahaja, dia akanlah jadi persamaan dia adalah X sama dengan negatif 7. Tapi kita tak nak persamaan ini. Kita mau persamaan ini. Jadi persamaan ni apa dia? Nama dia? X sama dengan negatif 8. Okey. Jadi di sini sudah ada. Dia punya persamaan sudah ada. Dia punya garis sudah ada. Ingat ya, bila berada di dalam graf, tanda ketaksamaan ini akan menjadi tanda sama dengan. Okey, yang ini sudah ada. Okey, kita tengok persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua. Ni persamaan yang kedua ni. Mana persamaan yang kedua? Ini. Ada tak persamaan ini di dalam graf? Okey, ada tak persamaan ini di dalam graf? 3X tambah dengan 2Y sama dengan 8. Yes, sudah ada. Okey, sebiji sama. Okey, maknanya yang ini sudah ada pasangan. Ketaksamaan dia sudah ada pasangan. Ini juga ada pasangan. Tapi cuba kita perhatikan di sini, kita hanya ada dua garis sahaja. Garis yang ini, 4Y sama dengan 3X tambah 24. Ada tak pasangan garis dia di sini? Okey, kalau tiada, kamu kena adakan. Kamu kena lukis garis untuk 4Y sama dengan 3X tambah dengan 24. Ingat, bila kita nak buat garis, kita mesti ada sekurang-kurangnya. Nak buat garis. Garis dia macam mana nak buat? Kita nak garis macam ni ke, ataupun macam ni ke, ataupun macam ni ke dalam graf. Macam mana kita nak garis? Garisan tersebut mestilah bergantung kepada persamaan dia. Jangan pandai-pandai pula kamu suka-suka hati je nak garis. Dia mesti bergantung kepada persamaan dia. Mana persamaan dia ni? Dia mesti bergantung kepada persamaan dia. Apa persamaan dia? Persamaan dia adalah, kita salin balik 4Y sama dengan 3X tambah dengan 24. Jadi kita mau lukis garis ini di dalam kamu punya graf. Ingat, bila kita nak lukis graf, pertama sekali ingat je. Kamu kena gantikan Y sama dengan 0. Ini yang pertama. Yang kedua, persamaan yang sama juga kamu kena gantikan X sama dengan 0. Tak perlulah nak gantikan yang lain. Jadi, ni persamaan dia yang pertama ni. Cuba kita gantikan. Gantikan Y sama dengan 0. Macam mana nak gantikan Y dengan 0? Tempat Y ni lah. Yang mana ada Y. Contohnya di sini. Persamaan asal dia adalah 4. Kemudian Y, di tempat Y kita gantikan dengan 0. Sama dengan 3X. Tambah dengan 24.
Jadi kita selesaikanlah. Kita akan dapat 4 darab kosong. Kita akan dapat kosong sama dengan 3x tambah dengan 24. Bila kita di sini, bila di sini kita akan dapat, bila kamu dapat di sini, kamu akan nampak sudah. Kita akan tinggal lagi satu huruf saja. Huruf apa sekarang? Kita tinggal lagi huruf X. Jadi kita mau X kan? Okey, jadi kita pindahkan 3X ni ke seberang. Melintasi jambatan ni. Jadi di sini dia tiada tanda. Tiada tanda maksudnya positif. Bila pindah dia akan jadi negatif. Negatif 3X sama dengan 24. Okey. Perhatikan. Negatif 3 dengan X ni dia rapat. Rapat maksudnya dia adalah darab. Darab bila pindah ke seberang dia akan jadi bahagi. Jadi berapakah nilai X? Kita akan dapat X sama dengan negatif 8. Jadi pada paksi X mana negatif 8, kita dapatlah koordinat yang pertama. Oh, di sini negatif 8 pada X negatif 8. Tadi saya kata mesti ada 2 koordinat, betul tak? Okey, mana koordinat satu lagi? Okey, koordinat satu lagi kita pun carilah. Kita gantikan yang kedua ni. Sudah cikgu bagi tahu tadi yang kedua ni. Yang kedua ni kamu kena gantikan X sama dengan kosong. Sekurang-kurangnya. Jadi persamaan dia yang tadi. Okey, persamaan dia apa tadi? 4Y. Persamaan yang sama je. Persamaan yang sama. 3X tambah dengan 24. Kita akan gantikan di tempat X ni jadi kosong. Apa dia? Kita salin balik 4Y. 3. X sama dengan kosong. Kita gantikan dengan kosong. Tambahkan dengan 24. Okey, 4 darab di sini 4Y. 3 darab kosong, kosong tambah dengan 24. Okey, jadi kita selesailah. Kosong tambah dengan 24, kamu dapat 24. Di sini 4Y. Jadi 4Y dia rapat. Rapat maksudnya darab. Darab bila pindah ke seberang dia akan jadi bahagi. Jadi kita dapatlah Y sama dengan 24 bahagi dengan 4. Kamu akan dapat 6. Maksudnya apa? Pada paksi Y dia berada di 6. Mana 6? Oh, paksi Y. Ini paksi Y 6. Oh, tak ada 6. Ada kosong. Di sini berapa? 6. Tiada 6. Okey, bila tiada 6, kamu kena carilah. Kamu kena cari. Ingat garis lurus ni kita ada pintasan Y. Kita ada pintasan Y. Okey, cuba kita perhatikan garis ini dia melintas di sini, betul tak? Berapa dia melintas di sini? Dia melintas di sini maksudnya pintasan Y. Kita mau tahu di sini. Adakah nilai di sini 6? Adakah nilai di sini 6? Betul ke 6 di sini? Jadi kita cek. Kita tengok persamaan ini. Apa persamaan dia? 3Y tambah dengan 2X sama dengan 18. Okey, ingat persamaan garis lurus. Bagi yang dapat teruskan soalan ni, teruskan. Bagi yang rasa kurang yakin, tak apa. Tengok dulu cikgu buat. Okey, kita bentukkan dalam persamaan asas bagi garis lurus iaitu Y sama dengan MX plus C. C ini adalah pintasan Y. Cuba kita bentukkan persamaan ini dalam persamaan basic garis lurus lah. Cuba kita jadikan dia dalam bentuk garisan lurus macam ni. Yang di sini Y sahaja, selain daripada Y kita pindah. Maknanya 3Y. Yang ini kita pindah, dia akan jadi negatif. Negatif X tambah dengan 18. Okey, nilai di sini mesti 1. Y di sini 1. Jadi macam mana nak jadi 3Y ni 1? Jadi kita bahagikan dengan 3. 3 bahagi 3 dapatlah 1. Bila yang di sini bagi 3, yang di belakang ni juga mesti bahagikan dengan 3. Jadi dapatlah 3 bahagi 3, 1, negatif 2 per dengan 3. Kalau tak dapat bahagi tak apalah. Okey, jadi di sini 18. 18 bahagi 3 kita akan dapat 6. Oh, jadi dapatlah kita nilai di sini. Nilai di sini adalah C yang tadi kan. Y sama dengan MX plus C. Jadi kita dapatlah nilai C di sini adalah 6. Apa itu C? C adalah pintasan Y. Di sini adalah 6. Okey, kita jumpa sudahlah tadi. Yang tadi kita nak cari 6 kan?
Di sini kita nak cari nilai dia 6 kan. Y 6. Jadi kita sudah dapat Y 6. X berapa? X 8 kita sudah ada. Kita sudah ada 2 koordinat. Apa yang perlu kamu buat? Kamu ambil kamu punya pensel. Ambil kamu punya pembaris. Dan apa yang perlu kamu buat? Kamu hanya perlu sambungkan garisan ini. 2 koordinat ni. Sambungkan 2 koordinat ini. Ingat ya. Mesti menggunakan pembaris. Okey. Ingat, bila kita nak sambungkan, kita ada 2 jenis garis. Mau garis putus-putus ataupun garis jelas. Tengok di sini. Nak buat garis putus-putus atau jelas. Jika tanda ini, dia ada tanda sama dengan, mesti penuh. Tapi kalau yang ini, tiada tanda sama dengan, garisan tersebut adalah putus-putus. Jadi kita tengoklah di sini. Okey, yang ini ada tanda sama dengan ke tidak? Tiada. Kalau tiada, garisannya putus. Sambungkan 2 titik ini dengan menggunakan garisan putus. Bila kita sudah dapat macam ni, barulah kita boleh, kita boleh lorek rantau. Dia nak lorekkan rantau. Di manakah kawasan dia? Okey, tips ya. Tips. Jika kita sudah ada 3 garisan. Okey. Ketiga-tiga garisan ini juga mesti dilabel. Okey, ni garis, ni nama dia, garis nama. Ni garis nama. Yang ini yang biru ni, kita tak tulis lagi nama dia. Jadi kita kena tulis nama dia. Apa nama dia yang ini? Nama garis ini adalah 4Y sama dengan 3X tambah dengan 24. Barulah kita boleh lorek. Tips ya, kebiasaannya. Tidak semestinya. Tapi kebiasaannya. Kawasan berlorek itu adalah di tempat yang bersilang, yang mempunyai segitiga. Jadi di sini kawasan dia. Kalau kita tengok di sini, kawasan dia adalah sinilah kan. Kebiasaannya. Bagi yang tiada idea, bagi yang tak tahu macam mana nak garis kawasan dia, kamu lorek je di tempat yang ada segitiga. Okey, jadi betul ke di sini? Jadi kita mau semaklah, betul ke tidak. Tanda kalau dia besar, dia adalah atas. Kalau dia atas ataupun kanan. Kalau dia kecil, dia kiri ataupun bawah. Jadi kita tengok di sini. Tanda yang ini adalah besar. Maksudnya ni garis sepanjang garis yang warna apa ni. Kita tengoklah garis warna. Ni cikgu tak guna pembaris ni. Sepanjang garisan yang ini, dia adalah lebih besar. Maknanya dia ke kanan. Jadi kita lorek ke kawasan ke kanan. Okey, jadi ni kawasan dia. Yang ini, yang garisan yang warna hijau ni. Yang warna hijau ni. Yang putus-putus ni. Yang putus-putus ni. Mana kawasan dia? Kiri besar atau kecil? Kawasannya adalah kecil. Kecil makanya sepanjang garisan warna hijau ni dia berada di bawah. Okey, kemudian kita tengok yang garisan biru ni. Dia apa dia? Dia lebih besar. Kalau lebih besar, makanya dia berada di atas. Sepanjang garisan biru ni, dia berada di atas. Jadi, betul lah di sini kawasan dia. Selesai soalan yang pertama. Cikgu harap kamu dapat jawab lah. Okey, seterusnya kita tengok soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua. Cuba baca soalan. Soalan bagi tahu di sini. Dia menunjukkan harga 2 jenis jus. Jus apa? Jus mangga dan jus strawberry. Jus mangga, dia bagi harga X kuasa 2 tambah dengan 1. Hati-hati di sini. Biasanya bila kita beli kan, bila kita beli di kedai, dia akan bagi tahu harga dia adalah RM9. RM2, RM3. Tetapi dalam soalan ni dia bagi tahu harga mangga X kuasa 2 tambah 1. Dan harga bagi strawberry adalah 4X. Bukan RM4, 4X. RM4X. Jadi soalan di sini dia bagi tahu apa? Dia bagi tahu Ciu membeli 5. Dia beli 5 cawan jus mangga dan 3 cawan jus strawberry. Ni adalah soalan kebat.
Maksudnya kamu kena baca dan kamu kena cuba fahamkan. Okey. Di mana dia mendapat baki 1 apabila dia membayar menggunakan 5 keping kertas RM10. Bila 5 keping kertas RM10, maksudnya dia ada berapa? RM50. RM50 dia dapat baki 1. Jadi berapa harga yang Cu bayar? Dia bayar harganya adalah RM49. Jadi soalan dia bagi tahu hitung dalam RM bagi belian jus strawberry. Jadi kita mau cari. Okey, sebenarnya yang ini adalah soalan apa ni? Ini sebenarnya adalah soalan kuadratik. Jadi kita tengoklah. Dia kata Ciu dia beli 5 cawan mangga. Jadi kita ada 5 cawan mangga. Mangga harga dia berapa? X kuasa 2 tambah dengan 1. Kemudian dia beli lagi berapa? 3 cawan jus strawberry. Berapa harga strawberry? 4X. Berapa harga semua ni? Harga semua ni adalah RM49. Okey, bila kita dah dapat begini, kita selesaikan. Selesaikan seperti biasalah. Okey. Okey, 5 darab X, kita akan dapat 5X kuasa 2. 5 darab 1, kita akan tambah 1. Dapat dah di 5. 5 di sini. Okey, tambah. Okey, 3 darab dengan 4, kita akan dapat 12X. Sama dengan 49. Okey, seperti biasa, selesaikan dia. Jadikan dia dalam bentuk kuadratik. Bentuk kuadratik ni apa maksud dia? Kita kena jadikan di satu bahagian ini mesti kosong. Bila kita nak jadikan dia kosong, kamu kena pindahlah. Kita kena pindahkan dia di seberang. Okey, apa jadi bila kita pindahkan? Yang ini positif, bila pindah dia akan jadi negatif. Kita salin dulu. 5X kuasa 2 tambah dengan 5. Salin saja dulu. 12X tolak. Kenapa tolak? Sebab di sini adalah positif. Bila pindah dia akan jadi negatif 49. Bila pindah tiadalah lagi di sini. Jadilah dia kosong. Okey, bila dah dapat macam ni, kita kumpulkan. Kita kumpulkan yang sama spesies dengan dia. Kalau ada X kuasa 2, X kuasa 2 cuba tengok di sini. Ada tak pasangan dia? Okey, yang ni sahaja X kuasa 2 ni. Tak ada X, tak ada X kuasa 2, tak ada. Okey, maknanya X kuasa 2 satu orang saja. Cuba kita tengok yang ada nombor sahaja. Ada tak yang ni ada nombor? Yang ni ada X, maknanya tidak sama. Maknanya yang ini dengan yang ini nombor sahaja kita boleh satukan dia. Jadi kita satukan dia. Yang ini ada X. Jadi kita bentukkan dia. Pertama kita letakkan kuasa yang ada X kuasa 2. Yang ada banyak X. Kemudian yang ada 1X. Ni. Salin balik. Yang tak ada ni. Yang tak ada huruf ni. Yang tak ada X ni. Kita selesaikan dia. Macam mana mau selesaikan? Bukalah kalkulator. Buka kalkulator. Macam mana nak buka kalkulator? Macam mana nak selesaikan? Tekan saja on. Di sini nilai dia 5. Kita pun tekan 5. Di sini negatif 49. Tolak 49. Jadi tekan equal. Kita akan dapat jawapan dia adalah apa dia? Jawapannya adalah negatif 44. Equal to 0. Ingat, dalam soalan ni, bila jumpa sahaja persamaan kuadratik, kamu kena ingat, kita ada 2 kurungan, sebelum kamu tekan kalkulator, 2 kurungan, mesti equal to 0, mesti sama dengan kosong, dan mesti ada 2 jawapan. Kalau di sini X, mesti ada 2 jawapan. Mesti ada 2 jawapan. Buat macam ni dulu, barulah kita tekan kalkulator. Macam mana mau tekan kalkulator? Okey, jadi kita tekan kalkulator. Keluarkan kalkulator. Ini kalkulator plus ya, kalkulator plus. Macam mana mau tekan? Okey, pertama tekan on, cari mode. Tekan EQN. EQN ni apa maksud dia? Equation. Okey, kita tekan nombor 1.
Nombor 1 ini adalah untuk persamaan kuadratik. Bukan nombor 1 Tekan mod. Okey, semula tekan on, tekan mod, cari QN untuk equation persamaan kuadratik yang cari yang ada x kuasa 2 ni. Yang ada x kuasa 2 adalah nombor 3. Kita pun tekan 3. Okey. Apa nilai A? A ini yang pertama depan dia. Apa dia nilai dia? Nilai dia adalah 5. Kita tekan 5. B apa dia? 12. Tekan 12. C apa dia? C adalah negatif 44 yang hujung sekali tu. Okey, jadi jawapan dia di sini kita akan dapat jawapan dia. X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan negatif 2, 2/5. Jadi macam mana kita mau tulis? Kita tulislah di sini. Tadi kita sudah dapat X yang pertama 2. Yang kedua jawapan dia adalah negatif 22/5. Jadi macam mana kita nak tulis jawapan ini? Mesti isi jawapan dalam kurungan ni. Jangan tinggal kosong. Tinggal kosong tak dapat markah penuh. Okey, jadi di sini macam mana mau isi kurungan ni? Di sini kita nak cari nilai X. Mesti ada X. Mesti ada X. Kalau di sini jawapannya adalah positif, yang dalam ni mesti negatif. Negatif berapa? 2. Kalau di sini negatif, di sini positif. 22/5. Ingat ya, dalam kurungan dia tidak boleh ada pecahan. Maknanya tidak ada boleh pecahan. Per 5 ni tidak boleh tulis di sini. Kamu kena tulis di bahagian depan dia. Okey, jadi beginilah jalan kerja untuk persamaan kuadratik. Jadi kita sudah ada dua jawapan. Yang pertama jawapan positif dan jawapan negatif. Okey, jawapan negatif kita tidak terima. Kenapa tidak terima? Takkanlah duit ada negatif. Tidak boleh lah. Ini tidak valid. Jadi jawapan yang kita akan guna hanyalah X sama dengan 2. Okey, jadi di sini sudahlah kita boleh kira. Jadi soalan dia mau kira jus strawberry. Jus strawberry harganya adalah 4X. Kita gantikan X kita adalah 2. Jadi berapakah harga jus strawberry? 4 darab 2. Harga dia adalah RM 8 ringgit. Okey. Ini untuk jalan kerja yang kedua. Okey, cikgu harap kamu dapat jawab lah. Sama juga kalau kamu nak guna kalkulator 570 MS. Yang tadi cikgu tunjuk 570 plus. Kalau 570 MS, macam mana kita nak selesaikan persamaan kuadratik tadi? Tekan on, cari mod. Cari mod sampai kamu jumpa perkataan EQN 1. Tekan 1. Okey, bila tekan 1, dia akan keluar macam ni kan. Kita tak nak macam ni. Kita di sini adalah kuasa 2. Soalan di sini adalah kuasa 2. Ada kuasa 2. Kuasa dalam bahasa Inggeris adalah degree. Tekan nak panah tepi ni. Barulah dia keluar. Degree. Apa maksud degree? Kuasa. Kuasa berapa? 2. Kita pun tekanlah 2. Dia akan keluar A. Apa itu A? Nilai yang paling depan. Apa dia? 5. B yang paling tengah, apa dia? 12. Dan C yang paling hujung, berapa? Negatif 44. Okey, jadi jawapan dia sama juga. X2. Yang kedua jawapannya adalah negatif 4.4. Samalah, kita tukar dalam bentuk pecahan. Okey, bila tukar bentuk pecahan, kamu tekan ABC. Dia dapat pecahan bercampur kan? Kita tak nak pecahan bercampur. Kita nak pecahan tak wajar. Macam mana? Tekan shift. Tekan ABC. Tekan shift. Tekan ABC. Dapatlah negatif 22/5. Okey, itu cara untuk guna kalkulator 570 MS. Okey, seterusnya kita tengok soalan yang ketiga. Okey, kita tengok soalan yang ketiga. Soalan ini dia mau suruh kamu cari sisihan piawai. Okey, soalan ni paling senang. Paling senang. Jadi macam mana kita mau jawab soalan ini kalau senang? Okey, tengok baik-baik. Yang ni tolong pastikan. Tolong pastikan apa? Jangan tinggal kosong. Jangan tinggal kosong. Tolong jawab. Pertama sekali soalan ini dia suruh kamu cari sisihan piawai. Walaupun soalan ini suruh kamu cari sisihan piawai,
Pertama sekali, tolong ingat. Kamu mesti cari mean. Mesti cari mean. Yang kedua, variance. Barulah yang ketiga, sisihan piawai. Variance. Mesti ikut step dia ni. Dan sisihan piawai. Jangan, tidak perlu ikut rumus di depan. Tengok saya ajar di sini. Macam mana mau cari mean. Okey, walaupun soalan minta sisihan piawai, ingat kamu kena cari mean, variance dan sisihan piawai. Macam mana? Salin je balik. Alah, nak salin balik. Salinlah. 50. Tambah semua. 57. Tambah dengan 52. Tambah dengan 64. Tambah dengan 51. Tambah dengan 63. Tambah dengan 55. Bila kamu tambah semua, kamu kena bahagi. Kena bahagi. Ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, bahagi 7. Okey, tekan kalkulator. Dapat berapa? Okey, tekanlah kalkulator. Macam mana nak tekan kalkulator? Bagi kalkulator 570 plus, saya rasa tak ada masalah. Yang masalahnya adalah 570. Jadi macam mana nak cari? Tengok cikgu ajar. Clear dulu kalkulator kamu. Cara dia, kita tambahlah semua dulu. 50 tambah dengan 57. Tambah dengan 52. Tambah dengan 64. Tambah dengan 51. Tambah 63. Tambah dengan 55. Tekan sama dengan. Tekan sama dengan. Okey, barulah kamu bahagikan dengan 7. Jadi jawapan dia adalah 56. Jadi dapatlah jawapan kita di sini adalah 56. Jadi dapatlah jawapan kita di sini adalah 56. Okey, mean yang pertama. Jadi yang kedua kita mau cari variance. Macam mana mau cari variance? Sama juga step yang sama. Apa beza dia? Beza dia, tengok di sini. Tengok elok-elok. Yang kedua, kamu tambah saja 50 tambah dengan 57. Sebab apa dalam exam ni dia mau tengok kamu punya jalan kerja. Mesti ada jalan kerja. Jadi kita tambah macam ni je, sama je juga. Tambah dengan 55 per dengan 7. Oh, sorry. Sorry ya. Tambah ni buat tambah elok-elok. Okey, per dengan 7. Beza dia, yang tadi saya kata sama, betul tak? Dia ada beza lah sedikit. Apa beza dia? Beza dia adalah, apa dia adalah tadi? Kamu kena tambah dengan kuasa 2. Dia sama tapi tak serupa. Tambah dengan kuasa 2, kemudian perlu ditolak dengan mean. Mean yang tadi ni. Perlu tolak dengan mean. Apa jawapan mean atas ni? Sebab tu kita walaupun sisihan piawai, kita kena cari dulu mean dulu. Mean kuasa 2. Barulah boleh tekan kalkulator. Kalau sisihan piawai, ni variance tekan kalkulator dapatlah jawapan. Kalau sisihan piawai, apa yang perlu kamu buat? Soalan yang sama. Saya tak salin lah sudah. Saya tak salin sudah. Apa yang perlu buat untuk sisihan piawai adalah kamu hanya perlu tambah sahaja ni punca kuasa. Jadi macam mana nak tekan kalkulator? Okey, di sini saya hanya tunjukkan untuk kalkulator 570 MS sahaja. Okey, pertama, macam mana cara untuk kira? Kita tekan dulu 50 kuasa 2. 50 kuasa 2 tambah dengan 57 kuasa 2 tambah dengan 52 kuasa 2 tambah dengan 64 kuasa 2 tambah dengan 51 kuasa 2 tambah 63 kuasa 2 tambah 55 kuasa 2. Okey?
barulah equal, kemudian bahagi dengan 7. Bila dah bahagi dengan 7 macam ni, barulah tolak dengan min tadi. Min tadi berapa? 56 kuasa 2. Jadi, kita akan dapatlah jawapan untuk min adalah, yang tadi. Jawapan untuk min adalah 20, jawapan untuk variance adalah 27.42. Tetapi sekarang, ni. 27.42. Tapi kita mau apa? Kita mau variance. Jadi, variance kamu perlu se-answer sahaja. Kita akan dapat, make error. Yang tadilah. Yang tadi kita akan dapat. Jadi bila tekan macam tu saja, macam saya ajar tadi, kamu akan dapat jawapannya adalah, berapa jawapan dia? Jawapannya adalah, cuba kira balik. 5.24. Yang tadilah 24.24 ke tadi. Jadi kita masukkan cert. Yang ni kita cuba tengok yang tadi. Yang ni macam mana mau guna kalkulator ni? Yang ni senang. Lagi senang lah. Lagi senang. Kenapa senang? Clear dulu kalkulator. Yang ini kamu tekan. Macam mana mau tekan? Tekan saja cert untuk variance. Kemudian tekan tanda pecahan. Macam biasalah. Kemudian tolak. Tekan tanda tolak dengan 56 kuasa 2. Yang ni tekan sendiri macam ni. Yang ni tekan sendiri. Yang ni kelebihan untuk kalkulator 570 plus lah. Jadi bila tekan kalkulator, kamu akan dapat jawapannya. Saya tak kira lah tadi. Jadi kalau saya kira lambat lagi. Jawapan untuk sisi hampir awal adalah 5.24. Ingat dia sama sahaja. Yang beza dia kamu kena tambah min di belakang. Kalau sisi hampir, kalau variance dia tak ada ni. Saya terpadam sudah. Kalau variance dia tak ada pecah punca kuasa 2 ni. Dia tak ada simbol punca kuasa 2 ni. Tapi kalau sisi hampir awal dia ada punca kuasa 2. Itu je beza dia. Jadi seterusnya kita tengok soalan seterusnya. Tengok soalan 4. Okey, soalan ini. Soalan ini biasanya memberi masalah lah kepada kamu. Cikgu cuba terangkanlah dengan cara yang ringkas sedikit untuk kamu faham. Pertama sekali dia kata nyatakan amplitude. Apa itu amplitude? Amplitude ni dia adalah ketinggian. Janganlah tengok tinggi macam ni. Ketinggian. Kamu pun tengok bukit yang paling tinggi. Kamu pun tengoklah kan. Tengok bukit yang paling tinggi sampai ke bawah kamu tengok. Kamu pun tengok berapa nilai dia? 12. Salah. Macam ni salah. Jadi amplitude ni macam mana? Amplitude ni pertama sekali kamu kena tengok atas dengan bawah dia, saiz dia mesti sama besar. Kalau sama besar dia punya lengkuk, dia mesti sama besar. Pembahagian dia tu mesti sama besar. Maksudnya dia sama besar, kalau dia bahagi dia mesti di sinilah dia terbahagi. Dia terbahagi di sini. Maksudnya ketinggian yang di atas ni dengan yang di bawah ni sama. Amplitude ni apa? Amplitude ni dia punya ketinggian ni lah. Jadi berapa ketinggian ni? Di sini tinggi dia 12. 12. Yang di sini berapa? 4. Jadi 12 tolak 4 kita akan dapat nilai dia adalah 8. Dia tanya amplitude berapa? Jadi amplitude dia adalah 8. Dia punya ketinggian. Ketinggian apa? Ketinggian ombak. Naik dan turun dia adalah sama. Seterusnya. Soalan ini. Nyatakan satu fungsi kuadratik dalam bentuk A sin B X plus C. Jadi soalan ni macam mana kita nak selesaikan? Ingat senang je soalan ni. Nampak macam susah tapi sebenarnya senang. Betul ke senang cikgu? Jadi kita tengok macam mana mau tengok Tengok di sini sahaja. Kita sudah tahu A ini. Ingat baik-baik. Dia tanya A ini apa? Kita sudah dapat. A itu adalah amplitude. Amplitude dia adalah 8. Jadi C. B ni nanti dulu. C ni apa? C ini daripada kosong. Cuba tengok.
Daripada kosong, dia punya wave, dia punya ombak ni. Dia jangkau, sepatutnya graf ini dia mesti mula daripada kosong. Sepatutnya dia begini. Dia mesti mula daripada kosong. Tapi sekarang dia tak sama dengan kosong. Dia tak mula dengan kosong. Jadi dia mula dengan apa? Dia mula dengan 4. Dia mula dengan 4. Jadi C ini adalah pintasan Y. C sama jugalah C. C pintasan Y. Dia melintas di mana? Dia melintas di 4. Kita dapatlah sudah C di sini adalah 4. Maknanya A apa dia? A sama dengan 8. B nanti sekejap. C sama dengan 4. Okey. Jadi sekarang kita sudah ada A dan C. Jadi kita mau cari apa lagi? Kita mau cari B. B ini adalah dia punya darjah. Okey. Jangan teka nombor lain. Kamu hanya perlu teka antara 0 ataupun 90 darjah, 180, 270 ataupun 360. Okey, antara teka nombor ni lah. Jadi sekarang cuba kita teka. Cuba kita tengok di sini kalau kamu nak nampak, kita keluarkan nilai dia. Nilai dia X, Y. Kita keluarkan nilai ini dalam bentuk apa nama ni? Jadual. Cuba kita keluarkan. X, kita tengok nilai X. X kosong. Nilai Y dia berapa? Nilai Y dia adalah 4. Okey. X 1. Nilai di sini 1. 1. Y dia berapa? Y dia 12. Daripada jadual. X 2. Ni 2. Y dia sebenarnya 4 ni. Dia punya 4. X 2. Y 4. X 3. Ni 3. Y negatif 4. Di sini nilai dia negatif 4 ni. Wave dia sama. Dan X 4. Y dia adalah 4. Jadi macam mana kita nak tahu dia 90 ke, 180 ke, 270? Jadi senang saja. Persamaan dia adalah ini. Mana persamaan dia? Y sama dengan kita sudah ada tahu tadi kan? A sin BX plus C. A kita sudah tahu 8. Sin BX plus C kita sudah tahu 4. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita hanya perlu cari lagi nilai B. Dan macam mana nak cari nilai B? Keluarkanlah kalkulator. Okey. Kalkulator 570 ataupun 570 plus sama saja step dia. Tekan on. Kita cuba tekan Y kita berapa? Y dia biar dulu. Kita cuba masukkan nilai 0. 0 tak payahlah. 0 tidak mungkin lah jawapan 0. Kita cuba try dengan 90 dulu. Ni kemungkinan jawapan dia 90, 180, 270, 360. Cuba kita try dengan 90 dulu. Okey, kita masukkan. Kita masukkan nilai Y, jangan tengok. Y jangan tengok. Kita masukkan 8. Sin B. B tadi berapa? B tadi adalah 90. X kita, cuba masukkan. Tengok dalam jadual ni. X kita 0. Okey, tutup. Tambah dengan 4. Okey. Kita cuba masukkan nilai yang di dalam jadual ni. Mana jadual ni? Ni. X 0. X 0. Kita cuba gantikan di tempat X ni. B kita cuba try. Dengan 90, X kita gantikan dengan 0. Kita dapat tak nilai Y dia 4? Yes, dapat nilai Y dia 4. Kemudian kita cuba try test. Di tempat X tadi kita gantikan dengan 1. Ni X ni gantikan dengan 1. Cuma kita guna sudut 90 dulu. Dapat tak nilai dia 12? Yes, dapat 12. Okey. Cuba kita try lagi di tempat ni, di tempat X ni. 90 kita kekalkan dengan 2. Dapat tak 4? Yes, dapat 4. Jadi
Bila kita dah terai betul, yang ni maknanya belakang pun betul lah. Jadi kita pun dapatlah nilai B di sini. Tak perlu lagi lah kamu nak terai yang ni. Tak perlu lagi nak terai 270. Tak perlu lagi nak terai 360. Sudah kita terai tadi 90 betul. Jadi jawapan dia adalah 90 di sini. Jadi apa jawapan dia? Jadi dapatlah jawapan dia sin 90 X. Nyatakan fungsi dia. Okey, itulah untuk jawab soalan nombor 4. Okey, seterusnya kita tengok soalan seterusnya. Soalan nombor 5. Nombor 5 ni cikgu hold dululah. Ataupun kamu mau tengok juga. Okey, kita tengok soalan nombor 5 lah. Okey, soalan nombor 5. Nyatakan persamaan PQ. Mana persamaan PQ? Kita sudah dapat ni. Senang saja PQ. Macam mana? Apa jawapan dia? Persamaan PQ. Jadi kita tengok garis PQ ini. Cuba kita tengok garis PQ ini. Garis PQ ini dia melintas di mana? Okey, dia melimpas di mana garis? Yang guna pembaris lah. Jangan guna macam saya. Oh, dia menyentuh pada paksi X. Jadi apa nama dia? Nama dia adalah X sama dengan berapa di mana dia menyentuh? Negatif 8. Dan siaplah untuk soalan yang pertama. Soalan yang kedua. Dia kata diberi luas kawasan berlorek adalah 64 unit. Cari garis lurus PR. Okey, kawasan berlorek kita sekarang untuk soalan nombor 2. Kawasan berlorek kita sekarang adalah bentuknya apa dia ni? Trapezium. Okey. Luas trapezium macam mana kita mau cari luas trapezium? Ingat lagi tak? Dia sebenarnya daripada bentuk segitiga. 1/2 darab panjang darab lebar. Tapi trapezium ini, okey kita tengok dulu. Kita ada garis yang selari. Apa itu garis selari? Garis yang sama lah. Kita cuba tengok di sini. Yang ini menegak. Di sini dia menegak. Dia menegak. Sini pun menegak. Oh, dia sama yang ni lah. Oh, yang ni tegak, yang ni tegak. Oh, yang ni tegak dan yang ni juga tegak. Oh, samalah garis dia. Berapa di sini? Di sini 8 tolak 2 jadilah di sini 6. Yang di sini, tak tahu berapakah nilai dia. Oh, yang ni tinggi tolak ni. Yang tak tahu ni kita letak X. Yang ni ketinggian di sini kita tak tahu nilai dia berapa X. Tolak dengan yang rendah. Rendah berapa? 2. X tolak dengan 2. Cara untuk cari. Okey, kita tengok dulu yang di sini panjang dia adalah 8. Di sini 8. Jadi, macam mana kita nak cari luas kawasan berlorek? Pertama sekali, kita ada 2 garis yang selari. 2 garis yang selari. Ada garis yang tak selari. Yang ni. Yang mana ni boleh tak? Ni dia mendatar. Yang ni dia condong. Selari ke tidak? Tidak selari. Yang ni menegak. Yang ni menegak. Oh, dia selari. Yang selari ni, yang sama dia punya spesies ni kita kena tambah. Kita darab dulu yang tidak sama. Darab dengan 8. Kemudian kita tambah yang selari tadilah. Apa dia? 6 tambah dengan X tolak dengan 2. Berapa dia punya keluasan ni? Dia sudah bagi keluasan dia adalah 64. Jangan kamu risau pula. Alah cikgu macam payahlah. Tak payah. Tengok dulu. Okey, jadi kita selesaikan. 8 boleh dibahagi dengan 2. Jadi di sini 4. Kita pun selesaikan dalam kurungan. 6 tolak 2 jadi 4. 4 tambah dengan X. 6 tolak 2, 4 sama dengan 64. Kita darabkan lagi. 4 darab 4, 16. Tambah dengan X sama dengan 64. Kita mau cari X kan? Jadi yang ni kita pun buang dah. Kita buang. Kita akan dapat jawapan dia adalah Oh, 4 darab 6 lah ni. 4 darab dengan 6, kita akan dapat jawapan dia adalah okey, sekejap .
Kejap. Okey, ada kesilapan di sini sepatutnya di sini 4 darab 4, 16. 4 darab X. Okey, di sini ada 4X ni. Okey, ada 4X di sini. Okey, 4X. Jadi kita mau cari X. Kita pindahkan dulu 16. Jadi 64 tolak dengan 16. Kenapa tolak? Positif di sini. Pindah jadi negatif. Kita akan dapat 48. 4X. Kita mau cari X. Jadi X 4 darab kan? Darab dengan X, pindah jadi bahagi. 48 pun bahagilah dengan 4. Dapatlah jawapan dia 12. Jadi di sini jawapan dia adalah 12. Soalan dia cari persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus kita sudah ada Y sama dengan MX plus C. C adalah pintasan Y. Pintasan Y kita sudah ada. C sama dengan 8. Jadi C sama dengan 8. Apa yang perlu kita cari satu lagi? Kita perlu cari M. M ni apa? M ini adalah gradient ataupun kecerunan. Macam mana nak cari M? Cari M. Macam mana nak cari M? M sama dengan, okey, Y koordinat di sini apa dia? Negatif 8, 12. Koordinat yang ini kita ada dua koordinat. 0, 8. Jadi kita tolak dulu nilai Y. 12 tolak dengan 8. Y 12 tolak dengan 8. Kemudian negatif 8 tolak dengan 0. Okey. Y bahagi X lah. Kita selesaikan dulu Y. Kemudian barulah kita tengok nilai X. Negatif 8 tolak dengan 0. Kita akan dapat jawapan dia. 8 tolak dengan 12 tolak 8 kita akan dapat 4. Negatif 8 kita akan dapat M sama dengan negatif 1/2. Jadi kita sudah dapat nilai M dan nilai C. Kita hanya perlu gantikan sahaja. MX plus C gantikan M. M adalah negatif 1/2 X. C kita apa? C kita adalah 8 Y. Dan didapatlah jawapan untuk soalan yang kelima. Okey, kelima soalan baru dah sejam ni kita bincang. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Soalan seterusnya ni senang saja. Okey, kita habiskan sampai soalan 6 kemudian kita buka lagi Okey, soalan seterusnya. Okey, permis. Macam mana nak cari permis? Senang sahaja. Syarat dia adalah syarat untuk soalan ni mesti berulang 2 kali saja, tak boleh lebih. Kalau kita tengok di sini, atas sampai bawah, permis 1, permis 2 dan kesimpulan ni ada yang sama, betul tak? Ini sama. Oh, sudah dia berulang. Jadi yang ni berapa kali? Yang ni baru 1 kali, yang ni dah 2 kali, potong. Jangan lagi kamu tulis di sini sebab bukan sudah jawapan dia, sebab syarat dia 2 kali saja. Walaupun dia 2 kali, dia ni, cuba kamu tengok di sini. Walaupun dia sudah 2 kali, tetapi dia berubah tanda. Dia berubah tanda. Daripada tanda sama dengan, dia berubah menjadi tanda tidak sama. Jadi yang ini pun samalah. Okey, jadi yang ini, bila kita mau tulis jawapan, kita tulis jawapan yang 1 kali ni. Apa dia? P sama dengan 2. Kalau kita buat sama dengan 2, adakah jawapan kita betul? Cuba kita tengok. Syarat dia 2 kali. Sama dengan di sini ada berapa? 1, 2, 3. Salah lah sama dengan. Yang ni ada berapa? 1. Jadi macam mana jawapan dia? Kita pun buat macam ni. Ada palang. Tanda sama dengan ni. Yang ni ada 1, 2. Tanda palang ada berapa? 1, 2. Jadi semualah betul. Syarat dia mesti 2 kali sahaja. Okey, macam mana nak buat kesimpulan didaktif macam soalan B ni? Sama je. Kita gantilah. Dia minta Y sama dengan pi J kuasa 2 hash. Dia sudah bagi jejari. Okey, jadi kita sudah carilah. Pi tak perlu ganti sebab dia tak bagi tahu nilai pi berapa. Jejari 21 kuasa 2. Hash berapa? Tinggi dia adalah 77. Okey, tekan saja kalkulator. Tekan saja kalkulator. 21 kuasa 2 darab dengan 77. Kamu akan dapat berapa jawapan dia? Bila tekan kalkulator, tekan cepat kalkulator. Cepat. Okey, jadi jawapannya adalah
3,3,9,5,7. Okey, tak comel kan macam ni? Pi ni kita pindahlah ke belakang. 3,3,9,5,7. Barulah betul jawapan dia. Okey. Kita perbincangan sampai soalan nombor 6 dulu. Kemudian kita sambung soalan seterusnya. Okey kelas, terima kasih.